Teruskan bersama kami dalam rancangan Ramai Pagi. Hari ini 4 Desember. Saya yang lupa. Tadi dia menegur saya, sekarang dia sendiri yang lupa. Tidak apa-apa, sama-sama tagur menagur. Saya salah, saya minta maaf. Saya pun minta maaf. Itulah. Okey, 4 Desember 2020 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir. Ya Allah, cek lagi 18 Rabiul Akhir, betul. 18 Rabiul Akhir, mesti ingat tu. Allah Akbar. Jadi kita ada pelbagai segmen hari ini. Padat kan hari Jumaat pada hari ini. Kalau tadi kita mendengarkan Muslim Youth Camp dan sekarang kita akan bersama mewawancara mengenai dengan Village Empowerment Program bersama dengan tetamu kita ni pada hari ini. Dua belia kita ni ya, belia dan juga belia wanis, iaitu Yang Mulia Nurul Najibah binti Muhammad Ridwan alias Stephanie Fumeling selaku Ketua Pegawai Eksekutif Projek FEED dan juga Ahmad Danish bin Osmena selaku pengarah VEP. VEP itu ialah Village Empowerment Program lah tuan. Assalamualaikum keduanya. Selamat datang ke studio. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat ah? Sihat. Tadi diorang nervous ni nya. Nervous ni nya, jangan nervous Sama-sama ke tadi berkampung di Rampai Pagi ni. Kalau artinya sudah ada Village Empowerment itu, ketani dalam satu kampung mesti ada satu kekuatan yang ketani naikkan. Kekuatan sebuah kampung itu lain. Jadi ketani dapat tanyakan sedikit mengenai Projek FEED. Pasal tadi kan Ketua Pegawai Eksekutif Projek FEED. Biasanya Projek FEED ini yang jenis makan-makan, feeding, dia makan saja. Jadi apa arti Projek FEED ini? Adakah ia singkatan ataupun benar? Iaitu projek makan-makan. Silakan Jiba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali terima kasih kepada pihak RTV Sama-sama. sudi menjemput kami untuk wawancara pagi ini. Sebenarnya kalau orang first mendengar perkataan FEED itu, orang fikir makan, membagi orang makan. Tapi sebenarnya projek FEED itu merupakan sebuah perusahaan sosial yang memfokuskan dalam memberi bantuan kepada penerima bantuan, memfokuskan dalam membantu para penerima bantuan yang ada di negara Darussalam ini untuk bisa orang menjana pendapatan sendiri melalui latihan kemahiran dan perniagaan dari rumah. Kami juga menyediakan perkhidmatan bimbingan, latihan kemahiran, pemantauan, bantuan perniagaan bagi bisa orang ini untuk belajar berniaga sehingga orang ini dapat mencapai pendapatan yang stabil. Itulah sebenarnya itu, bukan membagi makan lah. Tapi membantu untuk mencari makan. Projek FEED. FEED ini macam-macam nih. Kalau misalnya kalau saya melihat Instagram, FEED ini yang ketani lihat, artinya yang disajikan. Jadi berjurang ini bukannya membagi makan secara cematu, tetapi ialah menyediakan, mensajikan dan memudahkan. Bukan spoon feed sebenarnya, tetapi membantu. Itulah artinya FEED itu. Jadi di sini apakah misi dan visi projek FEED itu? Siapa boleh jawab? Haji Jibah. Jibah dulu. Visi projek kami, visi projek FEED itu sendiri untuk menjadi sebuah pusat pembelajaran dan kapasiti peningkatan bagi penerima bantuan ini. And then manakala misi kami untuk mendorong dan membantu bisnis orang ini untuk menjana pendapatan sendiri sehingga orang mampu berdikari. Mungkin dapat dikomen sedikit tentang ini. Mengenai gambarannya. Mengenai gambarannya. InsyaAllah ini adalah ahli-ahli FEED yang aktif lah masa ni yang ada. Berapa orang tu kita? Sebenarnya kami ada 15 orang, tapi ada yang dari di sana masa tu sebab chairman kami sendiri masa tu kan kahwin. Ada some of them yang dapat datang masa tu. Ini masa waktu kami launching, one of kami punya itulah Business Creating Impact. Sejak bila ditubuhkan? InsyaAllah sebenarnya awal Januari sudah, tapi kami mula aktif dalam bulan Jun lah. Tahun ini. Maksudnya secara secara official, secara rasmi. Yes. Baiklah. Dan ketani sebenarnya ada dua tetamu hari ini. Tetamu yang seperti Najibah ataupun lebih dikenali sebagai Jibah mengatakan beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Projek FEED. Dan satu lagi ialah pengarah VEP iaitu Ahmad Danish bin Osmena. Jadi kita akan mengetahui apa sebenarnya VEP. Kalau secara yang tadi lihat sini ialah Village Empowerment Program dan apa kaitannya dengan Projek FEED? Silakan. Village Empowerment Program atau singkatannya VEP yang merupakan satu inisiatif yang ditubuhkan bagi memberi
perkhidmatan pemotongan rumput dan pemeliharaan rumah. Memotong rumput. Memotong rumput. Okey. Okey. Kan tak ada pendengaran saya motong rambut tadi sekali. Tapi motong rumput. Motong rumput. Motong rambut pun boleh contoh. Boleh tu nanti. Ianya untuk memberi peluang pekerjaan lah untuk orang-orang di kampung tersebut. Ia bagi individu yang mengalami masalah ekonomi. Okey. Ya. Ia juga diuruskan oleh Majlis Perundingan Kampung-Kampung. Antaranya lah tu. Orang yang sejak bila kenapa ni diadakan, ditubuhkan? Ianya untuk menolong orang lah supaya mendapat pendapatan. Jadi memotong rumput sahajakah? Sama memelihara rumah. Macam maintenance rumah, macam mencat rumah barangkali, mengusai atap dan sebagainya. Jadi kerja-kerja macam itulah yang diadakan. Kami menyediakan ia punya mesin rumput macam itulah. Kira cuma tu, kira mengupah orang lah kan. Memang bagus ni. Ia sentiasa akan dibuat lah pasal kan rumput sentiasa tumbuh. Betul, lurus. Mungkin dapat ketahui, okey, Village Empowerment Program yang dapat disaksikan sekarang ini di kaca TV masing-masing. Apa ni sebenarnya? Yang ini adalah penyerahan mesin rumput ke kampung Bukit Sinaut pada awal Januari lah dalam perintis kami. Berapa buah kampung sudah terlibat? 4 kampung sudah yang terlibat. Dan fokus utamanya di mana? Yang pertama di Bukit Sinaut. Dan yang lainnya di kampung-kampung mana? Kalau dapat dikongsikan. Boleh. Kampung yang kedua ialah kampung mana? Menengah. Dan kampung Temburung ke tak? Bukan. Temburung. Di Tutong. Kampung Menengah. Kampung Menengah dan kampung Keriam. Sekarang ini fokus utamanya ialah di daerah Tutong dulu. Nanti insya-Allah akan terlibat di daerah-daerah yang lain. Kita ni percaya sahaja platform Rampai Pagi ini adalah usaha kita untuk mendedahkan projek murni daripada kedua-dua pihak ini supaya ia dapat dibantu dan juga diberi peluang dan dibuka pintu-pintu kampung masing-masing untuk bekerjasama. Mereka berdua ini merupakan pengasas bagi kedua-dua projek yang berlainan. Kenapa dikawinkan dan apa hasilnya nanti? Sebab bagi program Village Empowerment Program itu sendiri andang di bawah projek yang yang kami sediakan lah. Sebab perkhidmatan terus kami ada 2 melalui projek dan juga bisnes. Jadi di dalam projek ini ada 2 lagi tu. Program mentoring dan VIP itu sendiri. Macam tu. Sekarang di bawah bisnes lagi kami ada 2 lagi tu. Bakamas Home Maintenance dan Al-Awqaf. Itu 2 buah subsidiari kami lah yang bernaung di bawah Project Fit. Banyak rupanya. Tapi cuma ada 15 orang ahli tadi seperti yang dilihat. Tapi banyak yang kan dikerjakan bis diorang ahli. Jadi semua usaha murni ni nyata orang indakan lakas dulu. Indakan banyak dulu orang-orangnya. Memang akan dibuat oleh beberapa orang dulu. Dan yang penting ialah orang yang menyokong dan juga orang yang percaya dengan usaha ini supaya akan bertambah ahli-ahlinya. Insya-Allah dengan sokongan masyarakat juga dan sebagainya. Tapi memang saya kagumlah dengan belia-belia kita ni. 15 orang sahaja tapi banyak kan dibuat. Okey, baiklah. Seterusnya lagi. Yang mana tu? Pada bulan November. Pada bulan November. Ada soalannya pulang di sini kan. Jadi ada dilihat ada November. Apa tu November tu di sana? Dapat dikongsikan yang pada bulan November lalu ada apa sebenarnya? Alhamdulillah pada tanggal 13 bulan November lepas Project Fit telah memenangi satu anugerah dari Asian Business Award dari Vietnam. Kami memenangi satu kategori dikenali sebagai inclusive business. So kirakan alhamdulillah we are the first in Brunei lah to get that such honor to have the Macam mana habis kita dapat that award? Kita fahami tentang inklusif ini ialah penglibatan semua. Semua pihak, indah mengira darjat, umur, usia dan juga sama ada orang itu berkeperluan berlainan upaya ataupun yang seperti kita ni dan sebagainya. Jadi mungkin dapat diceritakan macam mana boleh mendapatkan inklusiviti itu. Kami sebenarnya tercalon. Jadi dalam kategori pencalonan itu ia mencari perusahaan sosial yang dapat get rid or avoid of social determinantal yang ada di Brunei ni, macam problem-problem sosial atau macam contohnya orang yang memerlukan bantuan, which is one of kami punya matlamat, penerima-penerima bantuan. So we get the honor to
have that awards. Kami tercalon dan alhamdulillah menanglah gitu. Petani indah lari daripada masalah-masalah dan ada baiknya masalah-masalah ini timbul dengan kadang-kadang dengan tekanan tahun 2020 ini juga. Dan alhamdulillah Ketani ada orang-orang yang sedar bahawa ada cara untuk Ketani mengurangkan tekanan tersebut, mengurangkan masalah tersebut, dan kita mengucapkan tahniah kepada mereka. Mungkin ada tambahan-tambahan yang lain yang ingin dikongsikan? InsyaAllah orang kita ni akan membagi tahulah harapan Project Fit nanti di masa akan datang. InsyaAllah kami akan membuat yang terbaik, memberikan perkhidmatan terbaik. InsyaAllah akan orang merealisasikan visi itu sendiri kan sebagai pusat pembelajaran dan kapasiti peningkatan bagi para penerima bantuan. Itulah kami punya visi itulah akan diwujudkan mana-mana. Walaupun hanya dengan 15 orang ahli. Betul. Walaupun 15 orang ahli, tapi insya-Allah boleh. Dengan sokongan semua pihak lah macam tu. Okey, itu dia ya. Jadi harapannya begitu besar di situ. Jadi Tani sebagai ahli masyarakat, sebagai orang sekeliling kita ni kena sokong belia-belia kita ni. Belia-belia kita ni ia tak untuk wawasan kita ni di masa depan, wawasan 2035. Sama-samalah sebagai manusia juga, sebagai sebagai orang yang menjadi pendorong kepada mereka. Kalau bukan Ketani siapa lagi? Simple, itu sahaja. Jadi kita difahamkan daripada pihak penerbitan bahawa ada video yang akan diputar sekarang. Jadi kita akan saksikan bersama. Management Service Brunei. Ở hạng mục giải thưởng tiếp theo, doanh nhân trẻ tiêu biểu Young Entrepreneurs with Project Fit. Okey, atur rupanya yang penerimaan secara virtual lah. Apa rasa bis kita masa melihat? Berteriak tak? Itu pastilah. Ada penganugerahan macam itu, artinya you are going one step further. It's a milestone achievement untuk Kabila sebenarnya. Milestone achievement. Bukan kata orang luar lagi memperkenal dengan usaha bis jurang, apalagi Ketani kan? Ya, rasa bangga. Rasa bangga. Tak, kita ni melihat di sini ni pun macam wah, bangga rasanya. Salah satu inspirasi kepada belia-belia di sana untuk mengikuti, kalau jangan membuat sesuatu yang sama, tetapi terinspirasilah untuk melakukan sesuatu yang membantu masyarakat Ketani, apapun dengan keadaannya, apapun dengan caranya. Jangka masa pendek Ketani tahu ada perancangan, jangka masa panjang pun Tani tahu ada perancangan. Mungkin daripada Danish sendiri, daripada perspektif VEP, jangka masa pendek, jangka masa panjang, apa perancangan bis kita? Jangka masa pendek ialah kami mau mendapat banyak kampung lah, sedapat banyak-banyak, dan banyak pulang kampung di Brunei kan ya? Banyak. Kita harapkan kerjasama lah. Ya, dari semua lah, semua pihak. Dan jangka panjang ialah insyaAllah penerimaan bantuan di negara Brunei akan berkurangan lah. Supaya orang lebih independen dengan cari pendapatan. Okey, ini dia dapat dilihat ya, satu gambar ketika penganugerahan diterima. Itulah suasananya tadi. Sama dengan video tadi, itulah sama dengan gambarnya. Ya tersudah tu. Ya tersudah tu yang bis kita lihat tadi ya. Jadi sampai di sini sahaja rasanya ya. Wawancara kita ni itu mengenai dengan Village Empowerment Program di Rampai Pagi. Jadi terima kasih kepada tetamu kita ni pada hari ini, iaitu Nurul Najibah binti Muhammad Ridwan alias Stephanie Fumeling. Itu selaku Ketua Pegawai Eksekutif Project Fit. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ahmad Danish bin Ospena, pengarah Village Empowerment Program ataupun pengarah VEP. Kita harapkan usaha murni bis diorang mereka ini akan disokong. Betul. Bukan lagi disokong, dibantu, bukan lagi dibantu, dihargai. Ada macam-macam ni. Kalau kata ni kadang-kadang Tani lihat saja, Tani tahu. Tetapi a step further, yang bijak dan bijaksana, yang bijaksana ialah Ketani cuba berigakan dan juga kadang-kadang mudahkan perjalanan mereka. Jadi Ketani kami menyeru kepada semua mungkin penghulu dan juga ketua kampung, kalau bis jurang ini mengatuk pintu bis kita daripada VEP ataupun daripada FIT, dengarkan, dengarkan dan juga bagi kelonggaran untuk mereka ini supaya dapat memberikan kerjasama. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja rancangan Rampai Pagi untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan bersama rakan penyampaian lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.